Buletin Didik 13 Disember bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam hormat. Kementerian Pendidikan KPM akan memperkenalkan konsep Sekolahku Sejahtera dalam menangani isu buli di sekolah yang masih berlarutan. Konsep yang menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan murid ini dilihat penting dalam membentuk rasionalisme atas setiap tindakan yang diambil oleh murid-murid sejak dari awal sekolah. Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin berkata konsep Sekolahku Sejahtera yang mengandungi 14 elemen ini akan diterapkan secara tidak langsung di dalam kelas. Kita tak adakan mata pelajaran baru kerana kita mahu penerapan elemen nilai-nilai murni ini dibuat secara natural, dibuat secara alami. Di mana sebagai contoh saya sebut tadi bahawa rasional. Anak-anak kita tidak didedahkan di peringkat awal tentang keperluan untuk membuat sesuatu keputusan dengan rasional. Apa yang berlaku kalau kita ingat dalam kes buli ini ataupun dalam kes buli-buli yang sebelum ini, termasuklah yang melibatkan arwah Zul Farhan, bahawa kalau mereka memikirkan secara rasional, mereka tahu tindakan mereka itu adalah tindakan yang tidak betul, kesan pada diri mereka, kesan pada keluarga mereka, kesan pada masa depan mereka adalah amat besar. Bukan sekadar memberi penumpuan terhadap akademik, KPM juga melihat kepentingan untuk murid-murid memahami nilai-nilai penting dalam kehidupan. Dalam pada itu, KPM sedang mengkaji sama ada mahu melanjutkan kaedah sistem penggiliran murid secara mingguan yang sedang dilaksanakan ketika ini. Setakat ini, pengecualian itu hanya diberi untuk murid kelas peperiksaan yang mana jumlah murid telah menerima vaksin melebihi 90%. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, kajian masih dijalankan untuk melihat sama ada murid dalam kelompok lain yang masih digilirkan turut boleh menerima pengecualian sama. Kami sedang mengkaji perkara ini bersama dengan Kementerian Kesihatan untuk melihat sama ada murid dalam kelompok lain yang masih digilirkan ini boleh dibenarkan ke sekolah. Begitu juga untuk murid-murid di sekolah rendah. Kita juga sedang melihat perkara ini dan kita akan perincikan perkara ini dalam masa terdekat. Mengikut kaedah penggiliran yang ditetapkan KPM, kapasiti kehadiran murid setiap minggu ditetapkan pada kadar 50% daripada jumlah keseluruhan. Ia bagi mengurangkan jumlah dalam kelas dan risiko penularan COVID-19. Langkah itu juga bagi pengawalan murid dan guru akan memastikan murid mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Sementara itu, Dr. Razi dalam sesi menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Pembekalan 2022 peringkat jawatan kuasa bagi KPM di Dewan Rakyat hari ini turut memaklumkan pengambilan guru bagi mengisi lebih 18,000 kekosongan jawatan pada pertengahan tahun ini menggunakan pelbagai pendekatan, antaranya pengambilan secara kluster dalam menangani permasalahan itu. KPM turut mengkaji punca yang menyebabkan kekosongan jawatan tersebut dan mengenal pasti ia berpunca daripada bekalan yang tidak mencukupi dalam pasaran. Seorang guru itu yang mendapat ijazah pendidikan dalam bidang tertentu, kita kaji apakah bidang lain yang masih boleh diajar oleh guru-guru ini. Maka kita akan benarkan mereka untuk memohon jawatan bagi kekosongan dalam bidang yang mana bukan sahaja bidang mereka belajar di universiti secara spesifik, tetapi juga bidang-bidang lain yang mereka mampu mengajar di sekolah. Kementerian Pendidikan KPM di semua peringkat komited berganding bahu dalam usaha melahirkan pemimpin berwibawa masa hadapan. Tidak mahu terus tenggelam dalam kehidupan pandemik, peringkat pengurusan tertinggi mahupun anggota pelaksana perlu sentiasa berfikiran positif dan terbuka dalam meneruskan agenda pendidikan. Ketua Pengarah Pendidikan Datin Sri Zamani Abdul Hamid berkata kemenjadian murid diberi penekanan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 yang disasarkan sehingga 2025. Kemenjadian murid ini bukan sahaja bergantung kepada peranan murid itu sendiri tetapi juga peranan semua pihak dalam sektor pendidikan bagi membentuk pemimpin masa hadapan yang berwibawa. Kita ni kena fikir bahawa kita kena advance, kita tak tahu lagi apa yang berlaku. But the style of kerja itu berubah. Thinking berubah. Dan untuk itu kita perlu melihat kepada apa yang menjadi constraint itu bukan lagi menjadi halangan pada kita tetapi macam mana kita mencari cara-cara untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Dan pada tahap ini
tidak boleh kita kata, oh tunggu ataupun rasanya tak boleh macam tu. No. Maksudnya jawapan yang pertama ialah yes, we can do it. Tetapi cara nak buat tu pecah otak lah nak fikir. That is behind the scene. Pelbagai platform dibangunkan bagi memastikan murid-murid tidak ketinggalan dalam pelajaran. Bukan sekadar akademik, cabaran dalam pandemik telah membawa pelajar kepada dimensi baru dalam aktiviti kurikulum bagi memastikan pemimpin masa hadapan yang sihat dan cerdas. Mereka bersukan secara maya. Pertandingan-pertandingan, mereka membuat gimnastik, mereka letak untuk mereka rekod dan mereka pertandingkan. Dan pertandingan ni kita lihat lebih banyak daripada kalau kita bandingkan kalau mereka bersemuka. Everybody can do it. There's no problem dan tidak ada alasan. Pandemik ini melahirkan generasi pemimpin masa hadapan lebih berani berhadapan dengan apa jua cabaran dan rintangan serta tidak mudah berputus asa. Kesusahan itu menjadikan kita pemimpin masa hadapan yang cekal untuk terus maju. Jadi mungkin kohort anak-anak ini juga kita rasakan bahawa nantinya mereka tahu bagaimana untuk berdepan jikalau berlakunya krisis. Pembelajaran yang dijalankan secara PDPR khususnya menuntut disiplin dan sifat tanggungjawab yang tinggi yang dapat diterapkan kepada pembangunan diri sebagai pemimpin masa hadapan. Datin Sri Nur Zamani berkata demikian pada sesi dialog kepimpinan eksklusif anjuran iLead KBS Malaysia. Pelajar Malaysia Ahmad Arman Al-Huzaifi Shakir Hussein dipilih sebagai penerima beasiswa berprestij Rhodes Scholarship dari Universiti Oxford. Ahmad Arman merupakan pelajar bidang pengkhususan berganda ekonomi dan sejarah kini menuntut di Universiti Columbia. Dia dijangka akan menyertai pengajian Rhodes Scholarship di Universiti Oxford pada Oktober 2022. Anugerah berkenaan membolehkan Ahmad Arman melanjutkan pengajian sarjana muda dan sarjana di Oxford. Tesisnya mengilhamkan akses mula pendidikan di Malaysia dengan cuba memupuk komuniti dalam pelbagai peringkat. Dia berharap selepas tamat pengajian nanti dia akan kembali ke Malaysia bagi meneruskan kerjaya dalam bidang pendidikan dan pembaharuan dasar. Kerajaan telah meluluskan dana sebanyak 7.8 juta ringgit bagi projek meroboh dan membina semula kompleks Surau Al-Kahfi serta Sekolah Agama Rakyat Al-Kahfi pinggiran Batu Cave, Gombak, Selangor. Ia antara usaha bagi merancangkan perkembangan pembangunan di lokasi berkenaan dan memperkasakan institusi-institusi Islam di kawasan Gombak dan seluruh negara. Menurut Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang hadir ke majlis ramah mesra bersama anak karya Surau Al-Kahfi pinggiran Batu Cave semalam, pembangunan ini juga bertujuan membangunkan modal insan dan melahirkan pelajar yang mempunyai integriti dan kepribadian mulia. Beliau berkata pihaknya akan melantik juru runding dalam tempoh 2 minggu ini untuk projek tersebut dimulakan segera. Majlis itu turut menyaksikan penyerahan replika cek sebagai simbolik penyerahan dana itu kepada pengerusi surau berkenaan. Beliau berkata jumlah awal yang dimohon oleh pengerusi Surau Al-Kahfi Muhammad Rozi Saleh adalah sebanyak 5 juta. Namun setelah diteliti dan dipertimbangkan, kerajaan bersetuju untuk meluluskan dana 7.8 juta ringgit bagi memenuhi spesifikasi reka bentuk surau dan sekolah berkenaan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sedang membangunkan satu rangka tindakan sektor angkasa yang komprehensif bagi memacu pertumbuhan sektor angkasa negara dan mewujudkan ekosistem angkasa negara yang mampan. Rangka tindakan yang dikenali Malaysia Space Exploration 2030 itu menggariskan 4 inisiatif utama untuk dilaksanakan dalam tempoh 10 tahun. Inisiatif pertama, program pembangunan satelit penderiaan jarak jauh. Program ini akan dilaksanakan melalui kaedah Public-Private Partnership dengan izin.
Ia bertujuan untuk mewujudkan peluang kerjasama strategik antara kerajaan dan industri tempatan di dalam pembangunan teknologi satelit buatan tempatan. Beliau berkata demikian selepas menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Setiu Syahari Zulkarnain Abdul Kadir di Dewan Rakyat pagi tadi. 3 inisiatif lain adalah membangunkan pelan strategik industri angkasa negara, pemerkasaan kapasiti infrastruktur dan pengukuhan kerjasama antarabangsa. Mosti turut berusaha untuk menggubal rang undang-undang Lembaga Angkasa Malaysia. Sedarkah anda penggunaan plastik yang berleluasa boleh memudaratkan alam sekitar? Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Kajian Tabung Alam Sedunia WWF Malaysia, penggunaan plastik di Malaysia menjadi negara yang kedua terbesar di rantau Asia dengan purata setiap individu menggunakan 16.78 kilogram plastik setahun. Dan statistik pada 2015 merekodkan sektor yang paling banyak menyumbang kepada penggunaan plastik di negara ini ialah sektor pembungkusan selain sektor bangunan dan pembinaan. Antara keburukan penggunaan plastik yang berleluasa terhadap alam sekitar adalah ia dapat mengancam hidupan di lautan dan darat. Terdapat juga hidupan laut yang mati akibat terjerat pada plastik yang dibuang di lautan seperti tali, straw dan juga plastik makanan. Langkah awal wajar diambil agar generasi akan datang masih boleh melihat dan mengenali hidupan laut yang semakin berkurang dan diancam kepupusan ini. Antara langkah yang boleh diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menggunakan beg kertas atau beg kain ketika membeli belah di pasar raya mahupun kedai runcit. Selain itu juga, kita boleh menggunakan konsep 3R iaitu reuse, reduce, recycle. 150 karya seni murid sekolah rendah di Perlis dihimpunkan di pameran Sensoramaya di Galeri Seni Lukis Negeri. Berkonsepkan karya 2 dimensi, pameran ini bertujuan mendedahkan generasi baru kepada dunia seni lukis yang secara tidak langsung dapat mengasah bakat sejak usia muda. Karya seni tersebut hasil lakaran murid dari 6 buah sekolah iaitu Sekolah Rendah Kebangsaan Seri Indra, Sekolah Kebangsaan Sena, Sekolah Kebangsaan Gua Nangka, Sekolah Pendidikan Khas dan Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis. Program ini merupakan platform bagi menaikkan martabat mata pelajaran pendidikan seni visual di sekolah rendah. Secara tidak langsung dapat memupuk minat terhadap mata pelajaran ini khasnya dalam kalangan murid-murid. Selain itu, ia dapat meluaskan pengetahuan dalam pelbagai jenis karya seni dalam 4 bidang mengikut sukatan pelajaran. Majlis perasmian pameran Sensoramaya Himpunan Pelajar Seni Visual berlangsung di Galeri Seni Lukis Simpang 4 Perlis minggu lalu. Pameran ini akan berlangsung selama sebulan sehingga 10 Januari 2022. Melaka kini mempunyai tarikan pelancongan unik khususnya buat pasangan pengantin baharu serta suami isteri yang menyambut ulang tahun perkahwinan iaitu pakej menaiki bot cinta atau dikenali sebagai Everlasting Love Boat yang membawa setiap pasangan menelusuri Sungai Melaka sambil menikmati suasana yang romantis. 3 pakej bot Everlasting Love yang ditawarkan iaitu pakej Emerald, Gold dan Diamond. Pakej Emerald, pasangan dibawa menaiki bot selama 1 jam 30 minit berserta makan malam dengan iringan muzik, bergambar dengan pasangan, bunga dan voucher diskaun Melaka River Cruise. Pakej Gold pula menawarkan perjalanan bot selama 2 jam berserta makan malam dengan persembahan kumpulan muzik, bergambar dengan pasangan, jambangan bunga dan voucher diskaun Melaka River Cruise. Manakala pakej Diamond yang juga pakej eksklusif menawarkan ruangan makan malam yang dihiasi dekorasi romantis, persembahan musikal, bunga ros dan coklat. Juga hadiah istimewa untuk perjalanan 2 jam 30 minit mengelilingi Sungai Melaka dengan harga RM2,000 sahaja. Ratu cantik dari India Harnas Kaur Sandhu, 21 tahun dinobatkan sebagai Miss Universe 2021. Penganjuran ke-70 itu menyaksikan Harnas menewaskan 79 peserta dari negara lain. Miss Universe is India. Harnas dimahkotakan oleh pemenang tahun lalu Miss Universe 2020 Andrea Meza dari Mexico.
Harnas yang juga model dan pelakon berjaya mencipta sejarah untuk negaranya India yang kali terakhir memenangi mahkota itu 21 tahun lalu. Tempat kedua dimenangi peserta dari Paraguay Nadia Ferreira dan Ratu Cantik Afrika Selatan Lalila Miswani di tempat ketiga. Pertandingan ini menyaksikan pelibatan 80 peserta termasuk dari Maghribi dan Bahrain. Indonesia dan Malaysia pula tidak menghantar wakil. as Miss Universe. Sukan bola sepak Piala AFF di Singapura, skuad Harimau Malaya nampaknya terus buntu untuk menewaskan Vietnam sejak kali terakhir melakukannya pada 2016. Kekalahan 0-3 semalam nyata menyukarkan peluang Malaysia ke separuh akhir. Daripada kedudukan teratas kumpulan B, skuad kebangsaan kini jatuh ke tangga ketiga di pintas Vietnam dan Indonesia. Berlangsung di Stadium Bishan, memang ujian getih buat Malaysia yang kehilangan 4 pemain berdepan pasukan nombor 1 Asia Tenggara itu gara-gara jangkitan COVID-19. Dilihat masih mampu menyaingi Vietnam pada awal permainan, gawang skuad kebangsaan akhirnya bolos pada minit ke-32 menerusi Nguyen Quang Hai. Kerapuhan barisan pertahanan negara dihukum lagi Vietnam apabila meledak gol kedua hasil rembatan Nguyen Chong Huang 4 minit kemudian. Selepas rehat, Malaysia melakukan beberapa pertukaran untuk memburu gol penyamaan. Namun benteng juara bertahan itu nyata sukar ditembusi dan sebaliknya lawan menambah satu lagi gol menerusi Nguyen Huang Duc seminit sebelum wisa penaman. Selepas kekalahan kepada Vietnam, tiada jalan lain buat Harimau Malaya selain menundukkan Indonesia pada perlawanan terakhir kumpulan Ahad ini. Begitupun sekiranya Indonesia mengejutkan Vietnam Rabu ini, tugas makin sukar buat skuad bimbingan Cheng Ho dengan kelebihan berpihak kepada Indonesia yang hanya memerlukan keputusan seri. Di sebalik kekecewaan tumpas di tangan Vietnam menyusul berita yang menceriakan skuad Harimau Malaya. 3 pemain yang diuji positif COVID-19 sebelum ini, Khairul Azhan Khalid, Faizal Halim dan Quentin Cheng dibenar kembali ke pangkuan pasukan selepas mendapat pelepasan berdasarkan ujian saringan yang dijalankan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengakui skuad negara tidak beraksi seperti yang diharapkan sehingga menjurus kekalahan besar kepada Vietnam. So I think for the first half we played a little bit of too much of casual and cautious, and the problem is we cannot keep the ball possession that we are normally playing. Then hopefully after this game, definitely we have a lot to learn and a big lesson for us because we didn't have a good record against Vietnam. Bagi Ketua Jurulatih Vietnam Pak Hang Seo, ada nada merendah diri meskipun mengakui pasukannya berjaya menumpaskan Malaysia dengan keputusan yang amat memuaskan. 우리 선수들은 저는 항상 믿고 우리 선수들한테 우리 선수들이 또 최선을 다해주고 있고 저는 우리 선수들을 능력을 믿고 있고 우리 선수들이 최선을 다해주는 것에 대해서 저는 만족하고 그렇게 생각하고 있습니다. 뭐 그걸 제가 우리 팀이 강하지 않은지는 제가 평가할 수 없는 거고 남들이 평가해야 되는 문제라 생각하고 있고 중요한 것은 저는 우리 선수들을 믿고 있고 우리 선수들은 또 최선을 다해주는 게 중요하다고 생각하고 있습니다. Sementara itu, Indonesia melonjak seketika ke tangga teratas kumpulan B menundukkan Laos 5-1 pada aksi sebelah petang sebelum dipintas Vietnam. Indonesia yang menewaskan Kemboja 4-2 pada aksi pertama membuka jaringan pada minit ke-23 menerusi sepakan penalti Asnawi Mangkualam. Irfan Jaya mengukuhkan kedudukan selepas meledak gol ketiga pada minit ke-34. 4 minit sebelum rehat, Laos mengejutkan Indonesia apabila merapatkan kedudukan hasil rembatan Kedavon Sovani. Jangkaan Laos akan meneruskan kebangkitan pada babak kedua nyata meleset. Sebaliknya, Indonesia menambah 3 lagi gol menerusi Witan pada minit ke-56 sebelum Ezra Walian menjaringkan gol keempat skuad Garuda pada minit ke-77. Evan Dimas melengkapkan kemenangan 5-1 Indonesia ketika perlawanan berbaki 6 minit sebelum ditamatkan.
Beralih tumpuan ke aksi perlumbaan terakhir Formula One 2021 di Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu UAE. Kemenangan cukup dramatik pelumba Red Bull Honda Max Verstappen yang mengatasi stru utama Lewis Hamilton dari pasukan Mercedes-AMG Petronas. Paling manis ia kejayaan sulung Verstappen selaku juara dunia. Verstappen yang bermula di petak utama menyedari keazaman tinggi Hamilton yang berada di petak belakangnya untuk memburu kejuaraan dunia buat kali ke-8. Hamilton berjaya memintas Verstappen sebaik permainan bermula dan ketika perlumbaan berbaki 6 pusingan, jentera keselamatan memasuki litar susulan kemalangan yang membabitkan Nicholas Latifi dari pasukan Williams Racing. Kembali bersambung, persaingan kedua-dua berterusan. Verstappen akhirnya berjaya memintas Hamilton dan terlebih dahulu melepasi garis penamat sekaligus gelaran juara dunia sulung Verstappen sejak memulakan karier Formula One pada 2015. Verstappen meraih 345.5 mata keseluruhan mengatasi Hamilton 387.5 mata. Visual Jetson 1 yang diterbangkan menyusuri kawasan hutan mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nur Alifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.